Sidang media perlawanan antara Malaysia dan Bangladesh tertumpu kepada beberapa perkara, antaranya percaturan dan juga congakan kemarahan skuad negara ke pusingan akhir Piala Asia 2023 susulan kekalahan kepada Bahrain tempoh hari. Ketika ini, tumpuan juga terarah kepada bayangan kesebelasan utama yang akan diturunkan selepas Kim Panggon membuat percaturan berbeza dalam kesebelasan utamanya dalam dua pertemuan sebelum ini, iaitu bertemu Turkmenistan dan juga Bahrain. Pada ketika dua pemain mendapat kritikan hebat daripada peminat bola sepak tanah air susulan prestasi hambar dalam aksi terdahulu, iaitu penyerang Guilherme Di Paula dan juga Farizal Marlias susulan kesilapan yang dilakukan sebelum ini. We are fully aware, I think, this situation. Of course, I think really we are paying attention. I think according to the other group result. But important thing is our own. I think must have a win first. With more goal, it will be great. But yeah, we care about this part. We will all our best for this. Coach, your two players get criticized from the fans, which is Di Paula and Farizal. Will you rest him? Will you rest both of them, or is there any chance for Di Paula and Farizal to play for last match, coach? Yes, I don't answer individual player. Sudah pasti kehadiran pemain ke-12 akan menyuntik semangat anak buah Kim Panggon untuk merealisasikan misi wajib menang pada ketika mereka juga berdepan satu tugasan mencabar apabila Bangladesh membuat kejutan memberi saingan hebat kepada lawan mereka setakat ini. Zulhelmi Zainal Azam untuk Nadi Arena. Sementara itu, penyerang negara Syafiq Ahmad Akwi terkesan dengan video viral seorang peminat cilik Harimau Malaya menangis susulan kekalahan kepada Bahrain tempoh hari. Lantas Syafiq tekad mengubati kekecewaan seluruh rakyat Malaysia menerusi 3 mata penuh dalam aksi terakhir kumpulan E, iaitu untuk cerahkan peluang ke Piala Asia. Okey, yang video viral je, kita pun terkesan. Kita tahu dia punya semangat, dia punya kegairahan untuk tengok pasukan Malaysia menang. Dan kita perlu hadiahkan adalah satu je. Kita perlu bagi kemenangan bukan untuk dia seorang. Saya rasa untuk diri sebagai player, untuk kita punya our family dan juga untuk rakyat Malaysia. Sebab kita dah lama tunggu saat ini untuk kita layak dan kita juga jadi tuan rumah. It's a big advantage. Kita punya rugi kalau kita terlepas peluang ni. So bukan saja untuk adik tu, untuk seluruh rakyat Malaysia agar kita dapat layak. Untuk itulah harapan dan sedikit kegembiraan untuk kita kita dapat ubati untuk tim Malaysia sekarang ni. Dalam pada itu, kem Bangladesh masih bernafsu untuk turun beraksi walaupun sudah terkeluar daripada persaingan merebut tempat ke Piala Asia 2023 susulan tewas 2 perlawanan. Ini apabila pasukan ranking 188 dunia itu tetap mengintai peluang untuk membuat kejutan ke atas Malaysia sekalipun akui terdapat jurang perbezaan antara kedua-dua pasukan. We need to be very competitive. Every single detail tomorrow is going to mean something. And Malaysia is going to come with everything. Everything. From the very first second. They are going to try to kill the match in the first 10 minutes. So it's much more about that than about if we are going to be able of scoring. It's going to be about full attention, full concentration, and being able to stop them, to hold them and punish them. And I think we have in our team, the individual is not our main strong point. In our team, is the collective. If we are strong as a group, I think we can achieve something. But individual, we're not that strong as other teams. But as a group, we are very strong. Posisi ranking Malaysia dan Bangladesh jauh terpisah, tetapi sejak pertemuan pertama berakhir dengan margin jaringan yang rendah. 2 perlawanan terakhir dalam tempoh 3 tahun berselang hanya seri jadi habuan. Tetapi dengan sentuhan nafas baru jurulatih dan gabungan pemain terkini, diharap Malaysia mampu mencapai kemenangan. Kita dah bertiga dah. Macam magic dah bertiga sebab tadi 2. Tak sabar nak tanya Zul macam-macam. Magic Kim Panggon. Anak buah Kim Panggon. Betul. Okey Zul. Awalnya Kim Panggon janji 7 mata daripada 3 perlawanan. Sekarang dah berubah.
kita meraih sekarang ini tiga mata saja daripada 2 perlawanan. Okey, bagaimana situasinya untuk kita layak? Kita perlu menang ke atas Bangladesh. Saya baca di Twitter dan sebagainya, dia menyebut perlawanan ini juga mengorbitkan keputusan dalam kumpulan lain. Betul. Palestin contohnya akan memberi kesan kepada peluang kita layak. Mungkin boleh kongsikan macam mana cara untuk kita layak? Okey, bukan Palestin je Akbar, juga kumpulan memberikan Indonesia. Okey. Tapi secara dasarnya bagaimana untuk kemarahan ke Piala Asia bagi pasukan negara, ada 3 situasi. Okey. Situasi pertama, kita menang selesa, menang besar ataupun menang dengan keputusan 3-0 ke atas Minimum Bangladesh. 3-0 minimum, saya punya perkiraan 3-0 Okey. tanpa memikirkan keputusan perlawanan lain. Situasi kedua, kita perlu menang sambil mengharapkan Turkmenistan tewas kepada Bahrain untuk menjadikan semua 6 mata dalam kumpulan E ini. Dan situasi ketiga, kita menang sambil mengharapkan pasukan di kumpulan lain iaitu Filipina terutamanya tewas kepada Palestin. Yang mana Diorang ada 4 points sekarang Filipina kan? 4 mata, betul. Okey, Palestin perlu menang ke atas Filipina. Okey, yang seterusnya. Itu situasi ketiga. Okey. Jadi berdasarkan 3 situasi ini, kalau kita melihat kedudukan statistik ini ataupun carta ini, Malaysia berada di kedudukan ke-5. Okey. Naib juara terbaik. Yang ketika ini kita nampak lihat di situ bersaing dengan Filipina dan juga Indonesia. Kita jangkakan Indonesia akan menewaskan Nepal dalam perlawanan terakhir mereka dan sekaligus akan mengumumkan 6 mata. Dan kita menang ke atas, jangkakan menang ke atas Bangladesh untuk 6 mata. Dan Filipina, kalau menang, dia berkelebihan. Tetapi kita jangkakan dan mengharapkan dia tewas ataupun seri kepada Palestin untuk mendapat 4 ataupun 3 mata. Jadi di situ Malaysia boleh memintas Filipina untuk berada di kedudukan keempat itu. Untuk berada dalam kelompok 5 Setakat terbaik. ini kita di posisi yang kelima lah. Kalau setakat ini je berdasarkan, kita still layak. Tapi Betul. sekarang ni sebab ada Filipina dan juga Indonesia Bergantung tu pada perlawanan lain, sengit. Betul. Dan melihat kepada 3 situasi ini, saya memilih situasi pertama paling cerah untuk kita layak, iaitu paling cerah dan paling mudah lah. paling mudah, iaitu menang dengan margin yang besar. Sebab apabila kita menang dengan margin yang besar, saya percaya kita boleh berada di atas Indonesia. Indonesia juga memburu kemenangan besar, kita juga memburu kemenangan besar. Saya ada kita ada kelebihan di situ. Kalau 3-0, saya rasa kita boleh berada lebih sedikit berbanding Indonesia. Tetapi kalau situasi sebaliknya berlaku, kita menang tipis, menang bawah daripada 2-0, itu kita menyukarkan situasi 2 dan 3 tadi. 2 dan 3 tadi, iaitu mengharapkan Turkmenistan tewaskan Bahrain. Apabila tewaskan Bahrain, kita mengumpul semua 6 mata. Di situ tidak akan kira head to head. Di situ akan mengira jumlah jaringan. Dan mengikut jumlah jaringan, kalau kita menewaskan Bangladesh dan Turkmenistan mengalahkan Bahrain, kita ada kelebihan untuk berada di tangga teratas sekali. Pasukan kedua terbaik atau kumpulan tangga teratas, kumpulan Malaysia menjadi juara kumpulan dan juga menjadi naib juara terbaik. Dan juga situasi ketiga, juga kita berpeluang jika Filipina tewas pada Palestin. Dan situasi sekarang ni kita melihat sebenarnya Filipina dijangka sukar sebab dia berdepan dengan Palestin yang ketika ini mendahului kumpulan Palestin. Dan maksudnya Filipina tu sukarlah untuk mendapatkan kemenangan. Jadi senang cerita, kita sebenarnya berpeluang untuk ke Piala Asia. Peluang tu adalah. Tapi satu lagi saya macam concern sikit tadi sembangan Zul kan. Sebab ada perlawanan lain daripada grouping lain yang berlangsung esok tapi awal daripada perlawanan kita. Tak nak tim kita hilang fokus bila dapat tahu keputusan daripada perlawanan lain kan. Waktu yang berbeza. Kita mungkin akan tahu pasukan ini akan menang. Contohnya saya difahamkan Palestin jumpa Filipina lebih awal berbanding Malaysia. Tak apa. Fokus guys, kena fokus. Okey, satu lagi tadi yang kita tengok laporan Zul tadi kan tentang isu Guillermo di Pola dan juga Farizah Marlias. Nampak Kim Panggon pandang aja Zul dengan soalan tu tapi jawapan dia pendek je. Dia memang tak nak komen apa-apa kan Zul? Kenapa? Dia play safe? Setakat ini Kim Panggon dia memang betul-betul tak akan komen berkenaan dengan individu. Kita tanya kenapa dia memilih pemain ini sedangkan pemain ini ada. Beliau tak akan memberi komen lanjut. Bukan hari ini saja, situasi yang sama berlaku sebelum ini dan hari ini sekali lagi berlaku pada ketika saya rasa Kim Panggon perlu berterus terang berkenaan dengan Di Paula sebab dia cakap kepada umum yang mana peminat
penting, pemain ke-12 ini penting kepada skuad Harimau Malaya. Jadi permintaan peminat adalah untuk Dipola tidak beraksi. Jadi selepas diberi peluang, mungkin perkara ini perlu diperhalusi dan dikaji mengenai kehadiran ataupun kelibat Dipola dalam pasukan. Saya rasa peluang harus diberikan kepada pemain seperti Syafiq Ahmad, Safawi Rashid maupun Darren Lock. Bukan tidak menidakkan kemampuan Dipola, tetapi itulah peluang dah diberikan. Apa lagi yang ingin kita tunggu? Dan saya rasa kalau pasukan kalah, kalau tidak menurunkan Dipola, kuranglah kecaman yang diterima kepada Kim Pan-gon kerana memberi peluang kepada pemain lain beraksi. Dan untuk Farizal, dia melakukan kesilapan satu pasukan, tetapi kita menjangkakan ada perubahan. Sebab itu kita tanya. Dan terdapat perubahan juga daripada First 11 lawan Turkmenistan, Bahrain, dan juga kita jangkakan akan berlaku perubahan dalam perlawanan ketiga nanti. Jadi setakat ini kalau nak kongsikan dengan apa yang dikongsi oleh Kim Pan-gon itu agak orang kata tak tentulah kedudukan Dipola dan juga Farizal. Nampak seolah mahu mempertimbangkan untuk mereka beraksi dan juga mungkin tidak memberi peluang mereka beraksi. Okey, sebenarnya kalau kita tengok dekat media sosial pun ramai yang mengecam Dipola dan ramai terkejut sebenarnya apabila Kim Pan-gon memilih untuk memilih semula Guillermo Dipola dalam pasukan. Okey, Zul dah sebut tadi perlu ada perubahan dalam aksi terakhir tentang pasukan Bangladesh peringkat kumpulan ini. Jadi perubahan yang macam mana Zul jangkakan akan berlaku? Apakah ada pemain yang sepatutnya berada dalam pasukan ditinggalkan semua ini dan dipanggil semula untuk memperkuatkan barisan sama ada pertahanan tengah atau barisan hadapan, dan mungkin juga posisi terakhir di benteng jaga gol? Okay, berdasarkan pemerhatian saya, Kim Pan-gon memang sentiasa membuat kejutan dalam kesebelasan utama. Memang kita tak jangka pemain ini akan beraksi. Kita ambil contoh bertemu Bahrain, beliau meletakkan merehatkan pasukan menang. Kebiasaannya setiap jurulatih akan mengekalkan winning team. Tetapi situasi sebaliknya buat Kim Pan-gon. Dia rotate player. Okey, saya rasa tak ada juga memberi impak sebab pemain yang diberi peluang juga beraksi dengan baik. Contoh Sumareh boleh meraih jaringan, tetapi ada lebih baik mengekalkan pemain yang perform. Macam contoh Faizal Halim, Arif Aiman yang sentiasa membantu pasukan. Ya, betul. Jadi saya menjangkakan pemain yang beraksi dalam pertemuan menentang Turkmenistan akan kembali memperkuatkan pasukan, terutamanya di kombinasi jentera serangan. Darren Lock akan beraksi di situ, Faizal Halim, Safawi Rashid dan juga Arif Aiman. Saya tertarik dengan soalan Akbar berkenaan dengan posisi penjaga gol. Saya jangkakan apabila berlaku kesilapan, moral pemain akan terjejas. Jadi saya apabila melihat kepada lawan adalah Bangladesh, mungkin Kim Pan-gon boleh mengambil pendekatan untuk menggunakan penjaga gol lain dengan saya memilih Shihan Azmi sebagai pemain yang akan beraksi di posisi benteng akhir. Okey, kita tengok esok. Kita dah banyak sentuh tentang Malaysia kan. Kita nak sentuh sikit tentang Bangladesh. Dia memang dah tak ada peluang untuk mara. Betul. Dan selalunya kalau pasukan macam tu kita tak boleh nak pandang rendah sebab diorang got nothing to lose. Untuk tundukkan tuan rumah which is Malaysia adalah satu pencapaian Main kat yang memang Malaysia pula. boost moral pasukan mereka kan. Jadi apa yang kita perlu berhati-hati dengan pasukan Bangladesh Apa yang ni? perlu kita bimbangkan? Okey, saya berada di hotel penginapan rasmi pasukan Bangladesh di awal kejohanan ini. Pasukan ini paling disiplin. Tak ada komplain. Tak ada masalah, semuanya okey menurut kenalan saya yang berada di yang menjaga pasukan ini, dan mereka juga bergerak satu pasukan, makan bersama. Jadi di situ kata kuncinya disiplin tinggi. Kalau melihat di atas padang pula, mereka memiliki disiplin yang tinggi sebagai satu pasukan. Berlari, mengejar bola bersama-sama dan juga bertahan juga bersama-sama. Maksudnya menyerang dan juga bertahan bersama-sama. Itu adalah kekuatan pasukan Bangladesh yang juga diakui oleh kapten tadi Jamal Haris Boyan, yang mana diakui individu memang kurang tapi pasukan baik. Dan as a team dia memang kuat. Dan sebenarnya kita tidak boleh pandang mudah seperti Elin katakan, sebab dua aksi terakhir kita gagal mencatat kemenangan. Betul, seri. Kita seri dua kali. 0-0, before that satu sama. Dan Bangladesh juga berjaya mengikat naib juara Piala Suzuki AFF Indonesia 0-0 untuk aksi persahabatan awal bulan ini. Jadi sebenarnya Bangladesh different Bangladesh untuk kempen kali ini. Betul. Memang tak boleh pandang mudah. Jadi ranking tu tidak mencerminkan kekuatan Bangladesh. Itulah. Tapi saya
bila kita menyebut bahawa faktor dia they got nothing to lose. Kalah ke menang ke dia tak kisah. Tapi dia akan pastikan dia akan main bermati-matian. Betul. Dia, injury pun dia tak kisah sebab dia tak boleh nak apa main lawan. Cuma dia nak prove main kat Malaysia, dia nak kena menang lawan Malaysia. Ini yang paling kita takut. Apatah lagi mungkin ribuan penyokong Bangladesh juga akan betul, membanjiri Stadium Malaysia Bukit Jalil. betul. Jadi maknanya bukan kelebihan untuk pasukan negara. Jadi saya rasa kedua pasukan memiliki kelebihan pemain ke-12 itu. Dan saya ingin kongsikan satu perkara menarik lagi. Silakan. Kapten mereka ni adalah satu kata watak penting bagi pasukan Bangladesh. Dilahirkan di Denmark, membesar di Denmark. Wow. Yang tadi speaking English tu, saya agak terkejut. Beliau juga pernah beraksi dengan beberapa kelab di Denmark. Yang saya rasa dia pengalaman beliau boleh membantu pasukan. Jadi beliau ini perlu diawasi. Macam Zul kata tadi lah, Bangladesh sekarang bukan macam Bangladesh dulu. Sebab satu Bahrain pun kita ingatkan akan kenduri gol. Tapi hanya menang 2-0 saja dengan Bangladesh. Itu sudah jadi bukti dan saya harapkanlah Malaysia lebih berhati-hati menentang pasukan Bangladesh ini kerana mereka mampu untuk menjadi pemusnah impian Malaysia sebenarnya. Dan kalau Akbar dan juga Adin tanya saya, boleh menang ke tak boleh menang, dan boleh layak tak boleh layak, saya rasa boleh menang tapi kita berdepan dengan tugasan mencabar, akan diberi tintangan dan terpulang kepada keputusan perlawanan lain untuk layak. Itu saya punya rumusan. Okey. Tapi diharapkan barisan sama dengan Turkmenistan akan diturunkan. Ya. Okay, baik. Terima kasih Zul. Sama-sama Zul. jumpa Di stadium. Alin. Tapi tetap main di SNBJ ya? Main di SNJ Harap tak setakat ada ini. apa tu? Kalau tak kena Johor baru. Okey, baik, terima kasih Zul. Dan ini harapan terakhir Malaysia untuk melayakan diri ke pusingan akhir Piala Asia tahun depan. Bangladesh harus ditumbangkan dengan apa cara sekalipun, Ed. Betul. Jadi kita perlu wajib berikan sokongan kepada Harimau Melaya menerusi siaran langsung di Astro Arena sekiranya anda tak berpeluang ke stadium. Jangan lupa temu janji kita pada jam 9 malam di saluran 801.